Kekecewaan pasti dirasai oleh pemain-pemain hoki negara kita. Jepun bangkit dari ketinggalan. Mereka menewaskan pasukan negara kita melalui penalti shootout 3-1. Bagaimanapun, kita harap pemain-pemain negara kita janganlah terlalu kecewa kerana mereka telah pun berusaha sedaya mungkin. 2018, tahun yang suram buat arena hoki tempatan selepas skuad lelaki terlepas peluang keemasan apabila terpaksa tunduk kepada Jepun di perlawanan akhir Sukan Asia 2018. Bagaikan sebuah tragedi ngeri, skuad yang dibimbing oleh Steven Van Huysen ketika itu terpaksa akur dengan semangat juang Jepun yang bangkit dari ketinggalan lalu menutup terus hasrat pemain dan pencinta sukan hoki negara dari melihat The Speedy Tigers merangkul pingat emas dan slot automatik ke Olimpik Tokyo 2020. Bekas Kapten Kebangsaan dan Olimpian Datuk Mirnawan Nawawi aka The Boss, Syukri Muttalib Kapten Skuad Hoki Sukan Asia 2018 dan pemain muda Mior Azwan yang berada dalam skuad ketika itu berkongsi kisah suka dan duka. Apa yang berlaku di sebalik tragedi ajaib Sayonara Tokyo? Semuanya bermula apabila The Speedy Tigers memberikan sinar dan kilauan pingat emas dengan aksi cukup baik di separuh akhir bertemu India. Tengku Tajudin, Fitri menanti, Fitri meminta bola tersebut. Masih lagi kepada Fitri ketika dia peluang. Fitri melakukan cubaan dan itu dia. Gol! Malaysia berhasil dengan gol penyamaan. Gerak balas yang pantas. Dan apabila kita bertemu dengan pasukan India, saya dalam hati, saya memikirkan jika pasukan negara berjaya menewaskan pasukan India, emas kemungkinan dalam genggaman. Apabila kita melayakkan diri ke perlawanan akhir, sebenarnya di sudut hati saya tu, this the time lah untuk kita memenangi pingat emas kita yang pertama dan melangkah ke Olimpik 2020 setelah 20 tahun kita tidak layak ke Sukan Olimpik. Akan tamat perlawanan sepenuh masa dengan kedudukan 2-2 di antara Malaysia dan India. Sungguh dramatik dengan gol penyamaan menerusi pukulan dan sudut penalti daripada Razi Rahim tadi memberikan nyawa, memberikan harapan kepada pasukan Malaysia untuk kekal bersaing. Malaysia berjaya mengikat India 2-2 dalam masa penuh perlawanan dan mengheret ke penentuan shootout sebelum menundukkan juara bertahan itu 7-6 sekaligus menjadi pasukan pertama melangkah ke perlawanan akhir. Dihalang. Itu dia. Malaysia. Malaysia marah ke perlawanan akhir. Kegagalan Sunil Samapride melayakkan pasukan negara ke perlawanan akhir, perlawanan hoki. Perasaan of course happy gila-gila. Sebab apa? Masa kita hadir dekat semi-final tu, India ni memang favourite team. Kalau boleh tengok video balik tu kan, memang kita orang semua menangis lah. Semua menangis. Bila menang je shootout tu, saya terus berlari ke arah pemain S. Kumar. Kita celebrate sekejap. Saya terus ke tepi padang, jumpa anak bini saya, anak dan isteri saya. Dan saya kongsi sedikit momen tu dengan mereka lah, dengan penyokong-penyokong yang ada tepi tu kan. Sebab saya tahu semi-final tu memang special lah. Sampai sekarang pun tak akan lupa lah benda tu. Sampai mengingat di hari tua nanti lah. Pada time tu, kita orang dah cakap dalam tim, kita menang game ni, kita senang lah nanti kat final. Selepas mengalahkan pasukan di ranking kelima dunia India di separuh akhir, The Speedy Tigers begitu positif dalam suasana pasukan sehingga alpa bahawasanya Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH telah mengubah peraturan dan undang-undang di mana hanya satu slot diberikan kepada benua Asia. Dan jika Jepun sebagai tuan rumah menang pingat emas, slot itu memihak kepada Jepun sahaja. Girang sekali pemain-pemain Malaysia setelah menewaskan India dalam pukulan penalti shootout ini. Inilah dia, 2-2 sepenuh masa. Kemudian kejayaan 7-6 dalam penalti shootout. Sebelum game lagi, saya dah ada berbincang dengan senior-senior player. Saya cakap dengan diorang, what happen bila final kita jumpa Jepun, adakah kita terlayak? Saya cakap macam tu kan. Diorang cakap, kita layak lah. Sebab Jepun tuan rumah kan.
So saya pun betul lah. Saya macam happy lah. Dan bila kita pulang dalam changing room, suasana memang happy. Kita naik bas, kita macam rasa macam apa? Di awal-awangan lah, lebih kurang macam itulah. Momen nak pergi makan pun best. Ambil makanan pun rasa enjoy kan. Terlalu happy sangat. Tidur pun lena. Ada satu part tu, kita dapat info Pakistan tewas dengan Japan. So tiba-tiba kita celebrate bersama lah. Kita ingatkan bila diorang tewas, kita dah qualify ke Olimpik. Bila game tu dah habis kan, kita orang tengok, Jepun menang. Kita orang sorak dalam bas kan. Kita orang seronok sangat kan. Dah confirm layak kan. Lepas tu bila kecoh tu dah habis, Coach Steven bagi tahu, kita belum qualify Olimpik, dia kata. Sebab Jepun masuk final, kita perlu tewaskan diorang. Sebab kita tak tahu yang rule FIH tu, tim champion sahaja akan qualify ke Olimpik walaupun Jepun masuk final. Tuan rumah Olimpik 2020 Jepun berjaya mengikat asakan dari Pakistan dan menang ke atas lawan itu 1-0, di mana ia sudah cukup menjadi bekalan berharga untuk bertemu Malaysia di perlawanan final. Harus diingat, di atas kertas The Speedy Tigers seperti tidak berdepan masalah untuk menjadi pemenang pada perlawanan akhir itu. Namun dalam sukan hoki, apa sahaja boleh berlaku sehingga whistle penamat. Saya memang confident dengan ability pasukan kita lah ketika itu. Confident yang pemain-pemain mereka akan memberikan aksi yang terbaik kerana banyak is at stake lah di final tu. Kita tidak pernah memenangi pingat emas dan pingat emas itu akan memberikan kita tiket automatik ke sukan Olimpik. Saya di studio lah, studio Astro Arena bertugas, dan apabila tahu Jepun berjaya menewaskan pasukan Pakistan, mereka layak ke perlawanan akhir, sememangnya di sudut hati saya ni memang saya gembira lah. Daripada melawan Pakistan, better kalau kita jumpa Jepun. Tetapi saya berfikir, jika Jepun berjaya menewaskan pasukan Pakistan, bermakna pasukan Jepun ni they have something. Kita tidak boleh ambil mudah bermain dengan Jepun, walaupun on paper ni memang kita lebih superior berbanding dengan Jepun. Semuanya berlaku pada hari pertama bulan September jam 8 malam. Dua pasukan terbaik Asia bertemu untuk merebut pingat emas yang pertama buat negara masing-masing, dan yang lebih utama adalah slot automatik ke Tamasya Olimpik. The Speedy Tigers dilihat mempunyai sedikit kelebihan dengan barisan pemain dan kejurulatihan yang padu serta pengalaman beraksi di Sukan Asia. Skuad kendalian Steven Van Huysen berjaya bertahan dan memimpin permainan sehingga minit ke-50. Di suku keempat dengan gol kelima berjaya dijelmakan, dan seperti tampak kilauan emas serta bandaraya Tokyo sudah kelihatan suatu ketika di mata pencinta hoki tanah air. Sangat berbeza. Oh, cantik. Oh, memang menarik. Amirul Aidid. Muhammad Arsyad kini menjaringkan gol yang saya kira memberikan kelegaan yang lebih jitu untuk penyokong-penyokong Malaysia dan tontonan kita bersama. Dia menyudahkan satu biasa. Masa leading 5-2 tu, gol kelima tu tak silap saya Aidid yang skor. Kita orang sorak Kita orang gembira sebab leading besar kan. Cakap sembang-sembang dengan bench kan. Waktu tu saya kat luar, saya tengok Aidid skor kan. Saya seronok, tepuk-tepuk kawan semua kan. Sip-sip. Cakap, kita pergi ke ni kan. Harap kita pergi lah, diorang cakap harap kita pergi lah ni. Sebab kita orang tak pernah kan. Sebab tak pernah lagi layak Olimpik dah berapa tahun kan. Cakap, kita pergi ni weh. Kita kena buat betul-betul. Bila masuk kena buat kerja sungguh-sungguh kan. Lepas tu lah. Kita tak tahu kan apa yang berlaku seterusnya kan. Sebenarnya kita dah tidaklah terlalu memikirkan tentang kita dah akan qualify ke Olimpik. Bila game on balik, kita terus fokus balik kita punya tugasan-tugasan tu lah, supaya kita dapat habiskan tugasan tu dengan cantik, dengan cemerlang. Masa tu memang dah tak terfikir pasal benda lain. Saya hanya buat tugas saya di dalam padang saja. Masa tu saya ingat lagi, kebanyakan daripada kita lah kan, berada di lobi studio Astro Arena, ramai-ramai kita menonton TV kan. Dan apabila masuk ke suku yang keempat, saya kata kita kena skor sebiji lagi untuk bagi kita keyakinan
So apabila kita menjaringkan gol yang kelima, 5-2, saya bercerita, saya cakap confirm lah kita akan menang gol. Sebab saya tidak nampak bagaimana pasukan Jepun untuk bangkit menyamakan kedudukan. Di kuarter yang terakhir, 3 gol tu mustahil. Mungkin Jepun boleh dapat 1 ataupun 2 gol lah. Masih kita akan menang 5-4 kalau 2 gol Jepun dapat. Lepas 5-2 tu saya kata confirm, confident. Tapi Kenta Tanaka ketika ini. Bahaya pemain ini. Cantik lariannya. Bahaya dan itu dia gol. Sekali lagi kita menyaksikan bagaimana gerakan lincah Kenta Tanaka. Dia berlari pantas. Acap kali dia bergerak ke arah itu. Dan akhirnya disudahkan dengan cemerlang oleh Kaito Tanaka. Di peribadi saya, hoki ni orang cakap memang margin tu memang dah tinggi, tapi nak gol tu mungkin daripada mistik kita. Itu je lah yang membuatkan pihak lawan boleh skor. Lagi satu, kita orang silap, sangat-sangat silap. Kita orang dah hilang video referee lah. Tidak ada video referee lagi memihak pasukan negara kita. Jadi keputusan penalti corner ini kekal. Apakah Jepun dapat menjaringkan gol keempat untuk merapatkan kedudukan lagi? Kita harap Eskuma dan rakan-rakannya mampu mengawal gawang negara. Satu set piece, Biasan dapat diselamatkan. Dan itu dia gol. Kenta Tanaka menjaringkan gol pribadinya yang kedua, gol keempat pasukan Jepun. Lepas 5-3 tu saya confident lagi. Lepas tu 5-4 confident lagi. Tetapi ketika itu memang jantung saya ni dah berdebar, memang berdegup-degup. Memang dia rasa kerisauan ada, ketakutan ada. Sebab saya rasa macam saya tidak boleh menerima jika Jepun berjaya menyamakan kedudukan. 4 minit yang akan membawa emas dan juga mereka ke Sukan Olimpik. Tinggal 4 minit lagi. Lebaran itu pasti semakin kencang. Dan Jepun nampaknya menggunakan kicking fullback mereka. Pemain nombor 13 digunakan selaku kicking back. Okey, masa kicking back berlaku, kita dah kurang pemain tak silap saya. Kita orang dah kurang 1. Bila kena cut kan kurang lagi 1. So dah jadi lebih kat Jepun kan. Itu pun salah satu juga kita orang punya mistake kan. Okey, apa yang saya boleh bagi tahu pemain, compact di bahagian tengah. Kita compact supaya ruang-ruang di bahagian tengah tu tak boleh bocor. Itu je yang kita boleh lakukan. Sebab apa? Kita kurang pemain. Sebab bahagian tengah ni, bola kalau kita pukul pam dalam, tak semua orang boleh tahan. Akan bocor. So kalau kita buka ruang sikit, dia akan bocor. 2 minit 16 saat lagi. Mujur penalti corner yang ke-6. Jepun tadi tidak masuk. Berlaku pergelutan. Gol! Jepun menyamakan kedudukan oleh Koji Yamasaki. Dan itulah yang terjadi. Jepun menjaringkan gol yang kelima, 5-5. Dan saya berkata pada diri saya, ini dah menjadi anybody's game lah. Waktu tu kita orang pun lepas 5-5 tu kita orang keep pushing each other lah. Kita orang cakap tak boleh, kita kena menang game ni juga. Okey, bila 5-5 tu nampak sedikit down lah pemain, tapi kita kena encourage juga. Kita kena jerit juga, sama ada diorang dengar tak dengar. Saya akan terus menjerit untuk kekal fokus. Dan momen tu kita tak adalah terlalu down, tapi kita still main macam biasa juga sampai kita dapat gol ke-6. So bila gol ke-6 tu
kita punya spirit tu dah naik balik sebenarnya. Sebenarnya memang dah naik balik masa yang gol ke-6 tu. Jadi Malaysia harus menggunakan penalti corner terakhir ini saya kira. Permainan tinggal 1 minit 50 saat. Penalti corner yang keempat. Takashi Yoshikawa pasti gelisah. Malaysia memburu gol pendahuluan semula. Razi. Gol! Ada biasan dilakukan di sana. Oh, Malaysia mendapatkan gol pendahuluan semula. Kembali bergemuruh Stadium Hoki Gelora Bung Karno di Jakarta. Detik yang sangat mendebarkan. Momen 65 tu kebetulan saya kat luar waktu tu. Saya mampu menjerit je lah. Diorang cakap, guys, come on guys. Lagi berapa minit ke? Kita orang cakap apa, bagi tahu orang dalam kan. Lagi seminit lebih lah. Kita orang cakap, bertahan lah, tolong bertahan lah kan. Itulah momen yang orang cakap yang kita orang mampu buat. Kita orang kat luar cuma bagi semangat lah yang kat dalam kan. Dia cakap sebab bila momen dah macam tu, kita orang akan gunakan play experience dalam tu. Kita orang tak jarang pakai play muda kan, sebab dia orang lebih pengalaman, lebih tahu lah time-time genting macam tu kan. Dia orang boleh manage. Okey, rasa perlu kekal fokus sebenarnya. Sebab kita tahu Jepun ni dia pun tengah on form juga. Dia dapat kejar kan. So 6-5 tu belum selamat. Dalam modern hoki, even 2-0, 3-0 belum selamat sebab ada history sebelum ni. Bila kita menjaringkan gol yang ke-6, sekali lagi lah saya cakap, this is it lah. Kita akan menang gol 6-5. Oi, apa lagi kita nak? Apa lagi kita nak? Kan? Tetapi kerisauan tu masih ada lagi. Kita tahu hoki ni dalam beberapa saat saja dia boleh bertukar. Apakah Syed Javid yang memberikan pandangan kepada Kim Hong Lee tadi yang sudah pun memberikan pukulan 16 kepada Malaysia. Apapun kita perlu bertahan. Jepun mencari gol penyamaan. Permainan tinggal 17 saat. Tolakan. Gol! Jepun sekali lagi menyamakan kedudukan melalui Hiromasa Ochiai. Oh, sungguh genting. Sungguh genting. Emas itu sudah pun hampir untuk dikalungkan. Tanpa perlu melalui baki pertarungan yang tinggal beberapa saat ataupun penalti shootout. Setiap kesilapan yang kita lakukan, Jepun mereka berjaya menghukum kita. Kalau kita tengok dari segi statistik pun tak berapa banyak Jepun melakukan circle penetration. Tetapi setiap kesilapan-kesilapan yang kita lakukan pada perlawanan tersebut, Jepun menghukum kita. Itulah apa ni bagi saya perbezaan di dalam perlawanan itulah. Semua apa yang mereka they took their chances very well, dan ada gol-gol yang kadang-kadang mereka tak berupaya lakukan. Tetapi dalam perlawanan itu tiba-tiba apa yang mereka lakukan mendatangkan hasil. Dan lagi satu, kredit juga harus memberikan kepada pasukan Jepun kerana gol ke-6 mereka sebenarnya bukan mudah. Apabila waktu permainan tinggal dalam 17 saat, 15 saat, right? Mereka melakukan set piece di situasi sudut penalti. Selalunya kalau situasi seperti itu berlaku, kebanyakan pasukan akan kembali kepada basic. Back to basic, di mana melakukan flick terus ke gawang gol untuk tidak membuatkan kesilapan-kesilapan. Tetapi Jepun melakukan set pieces yang melibatkan banyak pemain dan mereka melakukan begitu perfect menjaringkan gol ke-6. Kalau kita tengok situasi itu, pusher kena perfect, stopper kena perfect, dummy kena perfect. The pusher hantaran kepada pemain yang untuk membuatkan penyudahan kena perfect. Tapi Jepun mampu melakukan di dalam satu situasi yang begitu tertekan. Apakah terkena kaki Koji Yamasaki?
call. Yes, go. Go. Gol. Gol disahkan oleh Federico Gustavo. Jadi tinggal 13 saat. Jepun menyamakan kedudukan. Apa yang dapat kita katakan? Nampaknya emas yang ke-8 ini sangat tinggi nilainya. Tiket ke Sukan Olimpik Tokyo kini dihalang oleh negara tuan rumah. Dan permainan sudah pun berakhir. Seperti yang sudah tercatat di lipatan sejarah, di situasi shootout, Samurai Biru yang tidak berdepan sebarang tekanan, malah keyakinan selepas bangkit di masa penuh permainan dan berjaya mengawal emosi untuk menang ke atas The Speedy Tigers 3-1. Ini adalah pingat emas pertama buat negara matahari terbit itu untuk sukan hoki dan untuk Malaysia. Kita perlu terus menunggu bagi menamatkan kemarau pingat emas selain kemarau hoki Malaysia di Olimpik. Penalti shootout akan menentukan segala-galanya. Dan itu dia, Jepun juara Sukan Asia acara hoki lelaki. Kazuma Murata dimenangi oleh pasukan Jepun. Malaysia menunjukkan mutu permainan yang cemerlang sebenarnya. Entah kenapa tiba-tiba suasana itu bertukar wajah. Mereka mendahului 5-2 dan akhirnya terpaksa bergelut hingga ke saat ini. Akhirnya Jepun meraihkan kejayaan emas mereka di Sukan Asia Jakarta Palembang 2018. Okey, yang telah menyaksikan perlawanan di luar sana, saya tahu anda semua kecewa. Kalau anda kecewa, pemain lagi kecewa. Kita orang tahu, kita orang mistake kita orang time final tu semua orang tak boleh lupa kan. Kekecewaan pasti dirasai oleh pemain-pemain hoki negara kita. Jepun bangkit dari ketinggalan. Mereka menewaskan pasukan negara kita melalui penalti shootout 3-1. Bagaimanapun, kita harap pemain-pemain negara kita janganlah terlalu kecewa kerana mereka telah pun berusaha sedaya mungkin. Ketika harapan tidak disandarkan kepada pasukan hoki negara kita pergi sejauh ini, namun mereka telah membuktikan sebaik mungkin menewaskan juara bertahan India. Namun apakan daya, ketika emas itu sudah pun berada dalam genggaman, akhirnya mereka terpaksa menelan hakikat sebenar perjuangan. Selepas kita pulang ke Game Village, keadaan seperti ada funeral lah, pengemumian di Game Village, di bilik-bilik. Sampai saya kena kuat sebab saya kapten. Saya bangun, saya pergi bilik ke bilik, semua pemain tengah baring termenung. Ada yang tak berkata-kata, even kita punya core player pun semua membisu. Saya pergi setiap bilik saya pergi untuk jumpa diorang, tenangkan. Bagaimana lepas habis game, saya ingat lagi ramai yang menangis lepas kita tewas. Saya terus terang saya cakap, malam tu saya tak menangis. Tetapi bila bangun pagi esok, saya terus menangis. Pada yang datang stadium, kita orang terima kasih banyak-banyak. Korang sanggup beli tiket, flight, sewa hotel. Kita orang tak nak ulang benda ni lagi. Kita orang cuba sedaya upaya kita orang untuk layak Olimpik akan datang. Sesungguhnya 20 saat terakhir telah mengubah sama sekali landscape hoki negara. Tidak muncul juara Sukan Asia memberi kesan mendalam terhadap kemajuan The Speedy Tigers apabila terus gagal layak ke Olimpik dalam percubaan seterusnya di Liga Hoki Dunia. Kesinambungannya, Roland Oltmans yang merupakan jurulatih skuad negara pada ketika itu digantikan Arul Selvaraj, ekoran kekalahan playoff kepada Great Britain, dan kini The Speedy Tigers berwajah baru. Namun sejarah hitam itu kita biarkan di masa lampau. Ayo Speedy Tigers, kita bangkit dan hidupkan misi Paris 2024 pula. Kami pencinta hoki negara tetap di belakang anda.